PRK Dewan Negeri Kuala Kubu Baharu 11 Mei ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri Kuala Kubu Baharu pada 11 Mei sebagai hari pengundian. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 27 April ini. Tarikh-tarikh penting bagi PRK Dewan Negeri N06 Kuala Kubu Baharu Selangor adalah seperti berikut. Tarikh RIT 4 April 2024 hari Khamis. Hari penamaan calon 27 April 2024 hari Sabtu. Hari mengundi awal 7 Mei 2024 hari Selasa. Hari mengundi pada 11 Mei 2024 hari Sabtu. Sekian, terima kasih. Beliau berkata demikian selepas mengerusikan mesyuarat khas di Menara SPR Putrajaya. Kerusi Dewan Negeri Kuala Kubu Baharu kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki Heong pada 21 Mac lepas. Beliau yang merupakan ahli Dewan Negeri Kuala Kubu Baharu sejak 2013 meninggal dunia selepas bergelut melawan kanser sejak beberapa tahun lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto merangkap Menteri Pertahanan di Putrajaya. Kunjungan tersebut merupakan sebahagian daripada rangka lawatan khas sehari Prabowo ke Malaysia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Malaysia selepas diumum sebagai pemenang rasmi pemilihan Presiden Indonesia bagi penggal 2024-2029. Semalam pesawat khas yang membawa Prabowo bersama delegasi selamat mendarat di Pangkalan Udara Subang pada 10.15 malam. Beliau turut dijadual menghadiri mesyuarat tertutup bersama Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin di Kuala Lumpur. 23 ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menerima watikah pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bagi sesi 2024-2026. Istiadat yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara itu dimulakan dengan pengurniaan watikah pelantikan kepada pengerusi Mawib Said Kamaruzzaman Said Kabir diikuti timbalannya Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Pelantikan yang berkuat kuasa bermula 15 Februari lalu hingga 14 Februari 2026 itu adalah mengikut Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naib Mokhtar dan timbalannya Profesor Dr. Zulkifli Hassan serta pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Datuk Muhammad Nizam Yahya. Tanpa soal, beli sekarang. Jikalau hidupku tanpamu di sisi, tidak sempurna tuh ku rasai. Kasih Bapa, kau pencurah rasa hatiku, sentiasa ku nikmati. Oh hanya Bapa, pilihan sempurna Sindiket penipuan pekerjaan dan komitmen kerajaan bagi mengimbangi jumlah nilai pelaburan asing serta domestik negara antara tumpuan Dewan Negara pagi tadi. Perinciannya bersama Syazwani Samsuh. Ya Hazel, seramai 470 mangsa sindiket penipuan pekerjaan dilapor sejak 2021 hingga kini. 331 daripadanya berjaya diselamatkan, 139 individu lagi masih terkandas di negara terlibat. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, usaha untuk membawa pulang mangsa terkandas terus dipergiat menerusi kerjasama bersama negara berkaitan. Turut dikenal pasti ejen pekerjaan yang terlibat bagi mengelak insiden sama berulang.
tindakan yang diambil termasuklah kita engage dengan negara-negara di mana rakyat kita ni terjebak, berada di sana. Kemboja, Thailand, Myanmar, Laos dan ada lagi beberapa negara. Yang kedua, kita kenal pasti sindiket atau dalang, terutama ejen pekerjaan di Malaysia. Kita profilkan mereka, kita identify mereka, kita locate keberadaan mereka. Yang ketiga, bila kes yang kita samakan, kita akan adakan satu siasatan yang komprehensif. Dia mesti berakhir dengan pendakwaan. Kalau ejen pekerjaan itu melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Pemperdagangan, maka dia akan kita dakwa di bawah Seksyen 12 atau Seksyen 14 Akta ini. Langkah lain bagi mengelak lebih ramai menjadi mangsa termasuklah memaparkan amaran berkaitan sindiket menerusi paparan elektronik di lapangan terbang. Rakyat Selangor mencatat jumlah mangsa tertinggi diikuti Johor dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan komited mengangkat jenayah sindiket penipuan pekerjaan sebagai salah satu daripada 10 agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN 2025. Ini bagi memastikan isu tersebut mendapat perhatian khusus dalam kalangan negara anggota. Kan kita antara negara ASEAN yang paling ke depan memasukkan dalam agenda ASEAN dari segi kita tahun depan akan jadi chairman ASEAN. Kitalah yang mencadangkan supaya tajuk jenayah penipuan pekerjaan ini dimasukkan dalam satu daripada 10 agenda keutamaan. Ya, yang kita akan bawa bila kita memfungsikan ASEAN tahun depan. Baik, ini pula mengenai Majlis Pelaburan Negara. Majlis Pelaburan Negara menetapkan pelaburan langsung domestik DDI sebagai pengukur kepada prestasi utama bagi menjana pelaburan dalam negara. Ia selepas perbincangan projek pelaburan baharu yang dilaksana menerusi siri lawatan ke beberapa syarikat tempatan yang berpotensi di setiap negeri. Usaha itu bagi mengimbangi jumlah nilai pelaburan ekonomi seluruh negara untuk kekal mampan. Pertanyaan bagi jawab. Yang mana program ini adalah bagi menyerlahkan lagi potensi pelaburan di setiap negeri, ya. Dan selanjutnya kita nak memkukuhkan lagi pertumbuhan pelaburan domestik ini melalui ketersediaan maklumat terkini dan juga landscape pelaburan ekonomi di setiap negeri. Dewan diberitahu ia juga dilihat berupaya meningkatkan keterangkuman ekonomi dan jaringan pelaburan domestik jangka masa panjang. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Hussein Awang. Baik, dalam pada itu, projek penaiktarafan lapangan terbang Sultan Ismail Petra akan dapat menampung kapasiti 4 juta penumpang setahun. Projek itu jelas Kementerian Pengangkutan giat dijalankan melalui perbelanjaan pembangunan rancangan Malaysia ke-11. Fasa 1 dijangka siap pada 30 April ini, manakala fasa 2 pada Januari 2025. Sementara itu, sempena Aidilfitri, 60 penerbangan tambahan ke Kota Baru dijadualkan. Dengan bilangan penambahan tempat duduk sebanyak 15,962 kerusi. Dalam hubungan ini, kerajaan senantiasa menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan negara untuk meningkatkan kapasiti penerbangan semasa musim-musim perayaan, khususnya di laluan-laluan yang mempunyai permintaan yang tinggi termasuk ke Kota Baru. Dewan Negara hari ini turut diberi maklum Majlis Penasihat Perpaduan Negara bersetuju mengkaji semula dasar perpaduan negara agar lebih kondusif dan selari keadaan semasa. 3 objektif utama diberi perhatian iaitu mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional, membentuk identiti nasional serta melahirkan rakyat yang bijak menghargai. Bagi menterjemahkan dasar tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan, Pelan Tindakan Perpaduan Negara PN 2021 hingga 2030 telah dihasilkan yang turut melibatkan peranan kementerian dan agensi kerajaan yang lain.
Kementerian juga katanya telah menghasilkan kerangka perpaduan Malaysia Madani bagi mencapai agenda membangun Malaysia Madani. Untuk makluman, sidang Dewan Negara hari ini tidak ditempohkan pada 1 tengah hari dan bersidang secara terus sehingga selesai semua urusan yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini diputus dan diluluskan. Selepas itu, Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan. Demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Kembali bersama Hazel untuk perkembangan selanjutnya. Tular kononnya Majlis Tilawah Al-Quran tidak dianjur tahun ini. Tuduhan dibuat menerusi beberapa akaun media sosial. Seakan gerakan tersusun, semua muat naik menggunakan ayat yang hampir serupa. Tak ketinggalan, ada yang cuba beri gambaran kononnya kerajaan lebih gemar program hiburan berbanding Majlis Tilawah Al-Quran. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia dipercayai direka pihak tertentu bagi mencipta naratif kebencian terhadap kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Agama, realitinya langsung tak sama dengan yang didakwa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, program itu kekal dianjur tahun ini. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan akan berlangsung di Pahang pada 23 hingga 28 Mei. Majlis bagi peringkat antarabangsa pula dijadual diadakan pada 5 hingga 12 Oktober. Bagi kaki fitnah yang ada masalah cari maklumat, dilampirkan laman sesawang rasmi majlis berkenaan. Henti sebar fitnah, elak sambung rantaian penyebaran dengan berkongsi berita palsu. Paling penting, jangan pergunakan agama untuk cipta persepsi salah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bertemu kembali, darah komponen penting dalam sistem tubuh badan manusia. Menderma darah amalan murni kerana boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Timbul persoalan, bolehkah umat Islam menderma darah ketika berpuasa? Wartawan Faras Hairin Abdul Jalil ada kupasannya. Alhamdulillah, pesakit ini telah berjaya dibedah dengan selamat di Hospital Kajang. Setelah mendapat bekalan darah sebanyak 8 unit beg darah daripada Pusat Darah Negara. Terima kasih pada penerima kerana telah membantu pihak hospital. Kebaikan menderma darah sudah diketahui ramai. Namun, setiap kali bulan puasa, kekeliruan dan salah faham mengenai hukum menderma darah sering timbul. Ramai masih tertanya-tanya, adakah menderma darah akan membatalkan puasa? Salah faham masyarakat kita ni, dia anggap bila derma darah ni batal puasa. Dia kena faham apa-apa yang keluar daripada mulut kita kecuali muntah itu, apa-apa yang keluar pada mulut kita, contohnya kalau termuntah tak batal, tapi kalau kita sengaja memuntahkan batal. Sama juga kalau kita buang yang kecil tak batal, ataupun kita buang yang besar tak batal, sebab itu rongga yang memang dah terbuka. Sama juga kalau kita keluar sesuatu daripada yang bukan rongga ni pun tak batal. Jadi, umat Islam tidak perlu risau lagi untuk menderma darah ketika berpuasa. Menderma darah amalan yang mulia dan terpuji, selari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat Islam sentiasa tolong-menolong dalam aspek kebaikan. Bayangkan dengan kita menderma darah, berapa ramai orang kita boleh tolong. Dalam Quran sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena tolong-menolong dalam soal kebaikan dan ketakwaan. Derma darah ni termasuk di dalam kita tolong-menolong dalam soal kebaikan. Dan bayangkan berapa banyak manfaat kita boleh buat kalau kita menderma darah. Hakikat yang harus diakui, darah yang anda dermakan dapat membantu mereka yang memerlukan, terutamanya yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Mungkin suatu hari nanti anda orang yang memerlukan darah itu.
Sama ada sedar atau tidak sedar, dengan menderma darah, kita dapat menyumbang dan menyelamatkan nyawa tanpa mengira bangsa, budaya dan agama. Dan sebagai individu Muslim, ia dianggap sebagai ibadah. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Faraz Hairin Abdul Jalil, RTM. Bermula esok, dijangka lebih 200,000 kenderaan memasuki Bandaraya Alor-Setar sempena musim perayaan Aidilfitri yang melibatkan jumlah keseluruhan hampir 1 juta orang. Selain pulang ke kampung halaman, Bandaraya Alor-Setar turut jadi tumpuan orang ramai untuk membeli kelengkapan Hari Raya Aidilfitri. Kedudukannya di tengah laluan dari selatan ke Perlis juga antara penyumbang berlakunya kesesakan di beberapa kawasan terutama pusat bandar. Bantuan daripada pihak polis trafik untuk membantu di segi untuk memastikanlah pengguna-pengguna jalan raya itu selesa dan mematuhi peraturan di jalan raya. Dan kita juga akan aktifkan kita punya warden traffic embas. Kita ada warden traffic dan warden traffic ini akan membantu pihak polis trafik jugalah untuk memastikan kawalan kenderaan dan juga ialah tak maulah kita tengok keadaan di Bandar Alor-Setar ni tidak terkawal dengan kenderaan yang semakin banyak ni. 3 bazar Ramadan di bawah Fama Perlis mencatatkan nilai jualan mencecah 1.3 juta ringgit sejak mula beroperasi 13 Mac lalu. Pengoperasian bazar Ramadan berkenaan melibatkan 160 usahawan. Menurut pengarah Fama Perlis, Muhammad Amzara Azizan, dalam kenyataannya, bazar Ramadan Dataran Maips Kangar mencatat nilai jualan tertinggi sebanyak RM500,000. Ia melibatkan 38 usahawan. Pembukaan bazar Ramadan tersebut memberi peluang kepada usahawan bimbingan Fama mencari pendapatan tambahan selain terlibat dalam jualan pasar tani. Beliau memaklumkannya pada program Sentuhan Kasih Ramadan Fama MPK Maips di Dataran Maips. Program turut diserikan dengan keberangkatan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulau, diiringi oleh anak anda bongsu Syed Sirajuddin Arif Putra Jamalulau. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini disokong aktiviti belian saham pada harga rendah terutama untuk saham telekomunikasi, produk pengguna dan perkhidmatan serta perkhidmatan kewangan susulan prestasi bercampur-campur di Wall Street semalaman. Indeks FMKLCI naik 14.31 mata kepada 1,551.32 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Di kaunter paling aktif, saham TWL kekal pada 3 sen. Sementara Fitas meningkat setengah sen kepada 6 sen dan Widat bertambah 1 sen kepada 8 sen. Dan beralih ke kaunter paling untung, saham Dutch Lady melonjak 80 sen kepada RM33.44. Trend sama turut dicatatkan FNN yang naik 52 sen kepada RM30.82 dan MW meningkat 45 sen kepada RM7.55. Ringgit meningkat semula untuk dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat selepas beberapa aktiviti jualan dalam mata wang berkenaan. Dan pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.74 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.51 dan berada pada 3.12 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.99 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.13 berbanding euro. Manakala berbanding BAF, ringgit didagangkan pada 12.91. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengumumkan kadar dividen kekal sebanyak 5% bagi 2023 iaitu tahun kedua berturut-turut. Ia akan diagihkan kepada 123,380 pencarum bermula hari ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, agihan melibatkan jumlah pembayaran bernilai RM485.08 juta berbanding RM476.45 juta pada 2022. 2023
dan dividen-dividen ini telah dapat ditentukan kadarnya berasaskan kepada keuntungan dan juga reserve LTAT yang kukuh di sebalik yang menyatakan bahawa keadaan itu tidak terdapat dalam LTAT. Jadi kita percaya bahawa LTAT akan terus bergerak dengan baik cemerlang, dan pada masa yang sama LTAT mampu untuk memainkan peranan bagi menyertai dan memajukan ekonomi negara melalui penyertaannya dalam pelbagai bidang. Penganjuran Sukan Commonwealth 2026, Singapura memutuskan untuk tidak menerima atau membuat sebarang tawaran sebagai tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Perkara itu dilaporkan media tempatan. Sukan Commonwealth Singapura CGS dan Majlis Sukan Singapura Sport SG dalam satu kenyataan bersama berkata keputusan itu dibuat selepas mengkaji semua kemungkinan menganjurkan tamasya itu. Persekutuan Sukan Commonwealth CGF semasa Perhimpunan Agungnya pada November 2023 menjemput semua ahli persatuan termasuk Singapura untuk menyatakan minat bagi menganjurkan Sukan Commonwealth 2026. Ini susulan tuan rumah asal Victoria mengambil keputusan menarik diri selepas mendakwa peningkatan kos penganjuran daripada jangkauan awal kepada $6.9 bilion. Menjelang saingan Liga Malaysia Mei ini, pemain Terengganu FC, TFC yang dipinjamkan oleh klub Johor Darul Takzim JDT, Safawi Rashid, mula mempamerkan persefahaman dan keserasian. Menurut Safawi, persiapan TFC kini lengkap bagi memulakan cabaran Liga. So, saya rasa kami dah nampak apa yang perlu perbaiki dan apa yang perlu kita teruskan. So bagi kami keep working dan maintain our tactical. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.